Baik, pewaris lelaki dan perempuan. Siapa dia? Iaitu orang-orang lelaki yang boleh mewarisi. Siapa orang-orang lelaki yang di dalam keluarga kita yang boleh mewarisi? Baik. Jadi terdapat 10 golongan lelaki yang boleh mewarisi harta melalui hubungan keturunan, perkahwinan dan walak. Walak ni tak relevan juga sebab dia adalah isu perhambaan. Jadi yang relevan pada zaman kita ni keturunan ataupun perkahwinan. Jadi siapa? Yang pertama anak lelaki, al-ibn. Ya, al-ibnu anak lelaki. Ni orang kata pewaris keramat lah. Ya, pewaris keramat. Yang mana dia adalah hierarki dia antara yang pertama. Kalau ada dia asabah. Dia menghalang semua pewaris kuat yang lain. Ya, kalau ada anak lelaki, dia adalah pewaris yang kuat, dia menghalang semua pewaris kuat yang lain. Baik. Yang kedua, anak lelaki kepada anak lelaki, cucu. Ini cucu lah ni. Cucu, cicit dan ke bawah. Dan ke bawah. Cucu dan ke bawah. Ia termasuk juga di dalam pewarisan. Dalam ahli waris. Cumanya, dia ni kurang kuat. Ini kita akan bincang nantilah. Dia kuat ke tidak kuat. Baik, yang ketiga iaitu bapa. Al-ab. Jadi bapa ini adalah pewaris yang kuat. Ya, ashabul furud. Pewaris yang menjadi keutamaan. Jadi kalau misalnya anak meninggal, maka si bapa ini termasuk di dalam ahli waris yang level dia tinggi. Level dia tinggi. Yang keempat, datuk al-jad, iaitu bapa kepada bapa dan ke atas. Datuk pun boleh termasuk juga, namun dia boleh ada orang yang menghalang dia. Ya, ada orang yang boleh menghalangnya. Yang kelima, adik-beradik. Lelaki seibu sebapa ataupun sebapa atau seibu. Maknanya adik-beradik tiri termasuk di dalam waris. Jadi pada adik-beradik ni, sebab tu dia akan menjadi masalah sekiranya kalau si bapa ni kahwin dua tak bagi tahu. Kan kahwin secara senyap-senyap. Jadi bila kahwin secara senyap-senyap ini, dia akan menyebabkan tak tahu waris yang sebenar. Tidak boleh tahu pewaris yang sebenar. Dan kadang-kala lagi teruk lagi, takut-takut dia berkahwin dengan adik-beradik tiri dia. Tu lagi teruk lah. Dia berkahwin dengan adik-beradik sendiri, tu lagi na'udzubillah. Namun, adik-beradik tiri adalah adik-beradik yang layak untuk menerima harta pusaka. Ya, kadang-kala ni bila dah si bapa ni bercerai dengan isteri yang pertama, dan bila isteri yang kedua, si suami ni meninggal, dia menafikan anak tiri dia ni lah. Dia menafikan. Jadi kalau misalnya dia tak bagi, si isteri ni tadi tidak bagi bahagian daripada anak tirinya tadi, maka itu boleh memakan daripada harta secara batil. Harta secara batil. Kerana apa? Kerana adik-beradik tiri ini adalah pewaris yang kuat. Ashabul furud, yang mana mereka ini tidak boleh dinafikan walau macam mana sekalipun. Walau macam mana sekalipun, hatta dah bercerai pun masih lagi tetap dia adalah anak. Dia tetap dia adalah anak. Maka adik-beradik kandung, adik-beradik tiri, dia termasuk di dalam ashabul furud yang perlu menjadi ahli waris. Yang keenam, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa.
Kita ni ada anak saudara. Kita ni ada anak saudara. Tak kira lah adik-beradik kandung ke, adik-beradik tiri. Jadi anak saudara ni dia termasuk. Cumanya dia ni level dia tak kuat lah, tetapi termasuk juga. Dalam ada keadaan dia boleh termasuk. Berbeza dengan anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu. Maknanya apa? Daripada anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu. Dia termasuk kepada zawil arham. Zawil arham. Dan dia ni tidak berhak menerima pusaka secara fard. Secara fard. Yang ketujuh, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa dan sebapa. Maknanya apa? Adik-beradik kepada ayah. Ya, adik-beradik kepada ayah. Berbeza dengan bapa saudara sebelah ibu. Sebelah ibu ni, kan ibu kita adik-beradik, dia ni termasuk kepada zawil arham. Yang hanya dikira sebelah bapa ni tadi, sebelah ibu tadi, adik-beradik, bapa saudara sebelah ibu tadi, dia dikira sebagai zawil arham, kerabat. Kerabat. Dan ke-8, anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Jadi ini sepupu lah. Kan, sepupu. Sepupu kita, maka dia pun menjadi ahli waris. Tetapi ahli waris yang tidak kuat. Yang tidak kuat. Berbeza dengan anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu. Maknanya sebelah ibu ni tadi ada adik-beradik dan dia ada sepupu, kan? Sepupu sebelah ibu ni tadi. Maka dia termasuk di dalam zawil arham, iaitu level dia tak kuat. Dan ke-9, az-zawj, iaitu suami. Suami ni adalah waris yang kuat. Dan ke-10, orang yang memerdekakan hamba. Yang ni tak relevan. Tak relevan. Jadi nak kata 9 ini adalah golongan yang termasuk di kalangan ahli waris. Termasuk di kalangan ahli waris hak 9 ni tadi. Selepas daripada tu, selain daripada tu, kita tak boleh namakan dia sebagai ahli waris. Sekiranya ada lelaki selain daripada tu, bukan ahli waris. Anak angkat, bukan ahli waris. Ibu mertua, termasuk ke tidak? Masuk tak? Tak termasuk. Tak ada. Jadi selain daripada ni, tidak termasuk di dalam ahli waris. Cumanya dia akan ada dalam bab asabah nanti, boleh menghalang. Sekiranya full, yang pertama, level yang pertama tu ada, dia akan boleh menghalang daripada waris yang bawah ini mewariskan daripada mewarisi harta.